Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Karens VMY. Adakah kamu semua perasan? Setiap kali kita bercakap pasal Sabah, mesti ada isu tentang hak minyak dan gas. Betulkah tidak? Hari ini kita ingin bincangkan satu topik yang panas, yaitu cukai 5% ke atas petroleum yang dikenakan kepada Petronas. Persoalannya, duit ini kemana? Adakah ia benar-benar menyumbang kepada pembangunan Sabah? Dan yang paling menarik, patutkah Sabah ada dana berdaulat sendiri seperti negara-negara kaya minyak yang lain? Apa pendapat Anda? Tuliskan di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita tengok balik sejarah cukai petroleum ini. Pada tahun 2020, ketika kerajaan negeri Sabah masih di bawah warisan, Datuk Seri Shafie Apdal berjaya memperkenalkan cukai 5% ke atas produk petroleum daripada Petronas. Ini bukanlah satu perkara yang kecil, sebab selama ini hasil minyak Sabah banyak dinikmati oleh kerajaan persekutuan dan negeri Sabah hanya mendapat sebahagian kecil di dalam bentuk royalti. Jadi cukai ini satu langkah berani untuk mendapatkan lebih banyak hak ekonomi bagi Sabah. Tetapi sebenarnya Shafie Apdal mahukan lebih daripada itu. Beliau pernah sebut yang kadar cukai sepatutnya lebih tinggi daripada sekadar 5%. Namun keadaan politik pun berubah. Warisan Tumbang dan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor mengambil alih pentadbiran negeri. Tapi yang menariknya, cukai 5% ini masih diteruskan dan Petronas tetap membuat bayaran seperti yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 sahaja, Sabah berjaya mengutip 1,4 bilion ringgit dari cukai ini. Banyak kan? Siapa bilang tidak banyak? Tetapi persoalannya, kemanakah sebenarnya duit itu telah pergi? Sebahagian besar rakyat Sabah mesti tertanya-tanya. 1,4 bilion ini bukan jumlah yang kecil. Kalau betullah digunakan dengan cara yang bijak, Sabah boleh maju setanding dengan negeri-negeri yang lain. Ada cadangan untuk menubuhkan dana berdaulat Sabah ataupun Sovereign Wealth Fund (SWF) seperti yang telah dibuat oleh negara-negara kaya minyak yang lain. Norway contohnya, ada dana pencen kerajaan yang diasaskan pada tahun 1990. Dana itu dibiayai dari hasil minyak dan gas mereka, dan selepas 30 tahun, asetnya kini bernilai 1,7 triliun USD. Bayangkan kalau Sabah buat benda yang sama. Dalam masa 30 tahun, kita boleh ada dana sendiri yang mampu menjana keuntungan untuk negeri. Tetapi persoalannya, kenapa sampai sekarang tiada usaha serius untuk mewujudkan dana berdaulat Sabah? Sabah terus mengutip cukai petroleum, tapi rakyat masih belum nampak perubahan ketara di dalam pembangunan. Kita masih dengar rungutan tentang jalan berlubang, sekolah yang daif, dan kemudahan asas yang serba kekurangan. Kalau betullah duit ini dimanfaatkan untuk pembangunan, kenapa banyak kawasan luar bandar Sabah yang masih sangat jauh ketinggalan? Malah kalau kita bandingkan pula dengan Sarawak, mereka nampaknya lebih berjaya dalam menguruskan hasil petroleum mereka. Sarawak bukan sahaja dapat royalti minyak yang lebih tinggi, tetapi mereka juga menubuhkan syarikat minyak sendiri, yaitu Petros, untuk menguruskan sumber mereka dengan lebih baik. Jadi kenapa Sabah tidak boleh lakukan perkara yang sama? Adakah kerana kelemahan kepimpinan atau ada faktor lain yang menghalang Sabah daripada mengawal sepenuhnya sumber ekonominya? Dan disinilah timbul persoalan yang lebih kontroversi. Adakah kerajaan negeri benar-benar komited untuk menubuhkan dana berdaulat Sabah?
Atau ini sekadar retorik politik yang dicanang setiap kali musim pilihan raya? 1,4 bilion ringgit bukanlah jumlah yang kecil. Dan kalau kita mengumpulkan jumlah ini setiap tahun, dalam masa 10 tahun saja, Sabah boleh ada dana berbilion-bilion ringgit yang boleh digunakan untuk pelaburan jangka masa panjang. Tapi adakah kita nampak inisiatif ke arah itu? Atau adakah uang ini digunakan untuk proyek-proyek sementara yang akhirnya tidak membawa impak besar kepada negeri? Kita kena tanya, adakah Sabah berada dalam situasi di mana hasil ekonominya disalurkan mengikut kepentingan politik semata-mata? Setiap kali ada perubahan kerajaan, dasar berubah dan akhirnya perancangan jangka panjang pun terbantut. Ini bukan perkara yang baru di dalam politik Malaysia. Kalau betul ada perancangan telus untuk menubuhkan dana berdaulat Sabah, rakyat berhak tahu bagaimana uang ini akan diuruskan dan siapa yang bertanggung jawab, dan juga apakah plan jangka panjangnya nanti. Dan kalau kita tengok dari sudut yang lebih besar, adakah kerajaan persekutuan akan benar-benar membenarkan Sabah untuk menguruskan hasil petroleum secara bebas? Ini bukanlah isu yang baru. Sabah dan Sarawak sudah lama berjuang untuk mendapatkan hak autonomi mereka, tetapi seringkali berdepan dengan sekatan dari Putrajaya. Jadi kalau Sabah benar-benar mahu menubuhkan dana berdaulat, adakah kerajaan persekutuan akan memberikan laluan mudah? Atau kita akan lihat lebih banyak birokrasi dan halangan yang menyukarkan perkara ini direalisasikan? Apakah pendapat Anda semua? Adakah 1,4 bilion ringgit ini hasil cukai petroleum yang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan Sabah? Patutkah kerajaan negeri lebih serius dalam menubuhkan dana berdaulat Sabah? Atau adakah ini hanya satu lagi topik yang akan hilang ditelan masa tanpa tindakan konkret yang selanjutnya? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen sebab kita ingin tahu apa yang kamu pikir tentang isu ini. Dan sebelum itu jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY untuk lebih banyak perbincangan kritikal tentang isu-isu semasa yang melibatkan Sabah dan politik Malaysia. Terima kasih karena telah menonton dan kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.